Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan dengan bacaan 10 ayat terakhir surat Al-Kahf. Mudah-mudahan kita boleh hafal dengan kebiasaan kita membacanya insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Allahumma thabbitna 'indal mauti bila ilaha illallah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin wa khususan fi Gaza wa sa'ir biladil muslimin. Yang saya muliakan Tuan Imam, Ustaz Muiz, barisan imam, Bilal-Bilal, AJK Masjid dan seterusnya muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, insyaAllah kita menyambung kembali perbincangan kita daripada buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi SAW, iaitu berkenaan dengan bagaimana Nabi SAW menyimpan perbelanjaan selama setahun. Okey, sebelum kita masuk pada bab ni tuan-tuan, setakat hari ini dah lebih hampir 12,000 orang meninggal dunia di Gaza yang syahid. Lebih 4,000, lebih 5,000 dah lah sebenarnya kanak-kanak yang meninggal dunia. 4,000-nya, 3,000 atau 4,000-nya adalah perempuan, selebihnya lelaki. Jadi 40% daripadanya adalah kanak-kanak, tuan-tuan. Dan setakat ni masih lagi tak ada apa-apa, kita kata, tindakan daripada pemimpin-pemimpin dunia, melainkan mereka memberi kecaman semata-mata. Bahkan dalam
persidangan OIC yang berlangsung bila? 2 hari lepas. Kan? Mereka mengecam. Tapi apabila ada resolusi untuk memutuskan hubungan dengan Israel dan US, ada negara yang tak setuju. Dan mana negara yang tak setuju, negara Islam ni pun kita tak tahu. Undisclosed. Dia tulis tak, diberitahu siapa yang tak bersetuju. Ada yang tak bersetuju. Jadi, OIC kekallah OIC daripada dulu sampai ke sekarang. Iaitu OIC. Itulah daripada dulu. Organization of Islamic Cooperation. Tapi memang kekal begitulah. Arab League dan juga negara-negara Islam yang lain, kita tak ada apa-apa kuasa. Padahal kita ramai. Dan kita kuat. Kalau kita boykot sungguh-sungguh, dan kalau kita katalah ada resolusi, kita hantar askar, pastinya akan terkejut. Maksudnya kita kata, macam mana pun kau kena ni. Tak ada, berhenti terus dah. Kalau tak kami serang. Jadi setakat ni tak ada apa-apa. Hanya kecaman demi kecaman, tapi tak ada apa-apalah tindakannya. Jadi kita sebagai orang awam ni kan, dah rasa macam, tuan-tuan bayang, kita ni pun dah rasa terhimpit. Yang kita ni yang hidup dalam keadaan selesa ni, kita rasa terhimpit. Ya Allah, tak ada apa-apa ke yang dapat kita buat. Tuan-tuan bayangkan bagaimana orang-orang yang berada di sana dalam keadaan makan pun tak cukup, air tak ada, elektrik tak ada. Sampai oven pun mereka kena buat sendiri. Sebab perkakas memasak semuanya dah hancur. Jadi mereka cipta oven dia sendiri pakai tanah liat. Dia buat pakai tanah liat tu, memang hebat lah. Survival mode kan. Jadi mereka dapat buat oven tu daripada tanah liat tu. Dia masak roti. Dan masakan, ya Allah, memang kesianlah bila kita tengok kan. Dan makin lama makin kurangnya berita tentang mereka sebab apa? Elektrik tak ada, tuan-tuan. Jadi makin kurang sikit dah. Reporter tak dapat nak upload. Dan mereka sekarang dalam keadaan menuju ke selatan Gaza. Makin lari lah. Berjalan kaki sampai 5 jam. Mana budak-budak, orang tua dan sebagainya tu nak menyelamatkan diri. Jadi memang betul lah perkataan yang mereka duk ulang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah. Dialah sebaik-baik wakil. Dialah sebaik-baik pelindung. Hanya Allah ajalah. Dah tak diharapkan dah. Orang Islam yang lain, pemimpin-pemimpin Islam yang lain, habis dah. Mereka dah tak mengharapkan dah perkara tu. Sebab seolah-olah macam redha melihat keadaan yang berlaku. Dan yang kesian, yang meninggal dah meninggal lah. Alhamdulillah. InsyaAllah mereka ni syurga. Yang tinggal yang hidup ni, tuan-tuan. Kanak-kanak yang tak ada mak ayah, yang tak ada makanan dan sebagainya ni. Dan mereka ni, bila ditanya apa nak? Aku kalau boleh nak syahid lah. Sebab apa? Kalau syahid, dah tak payah lapar dah. At least masuk syurga. Bila masuk syurga, ada roti dekat dalam syurga. Sebab makanan ruji mereka roti kan. Inilah situasi yang berlaku pada hari ini. Dan kekal berlaku selama dah lebih 4 minggu lah. Kan? 7 Oktober, first start. Sekarang ni dah 13 November. Dah lebih 4 minggu dah. Nak masuk 5 minggu dah. Dan tak ada apa-apa yang kita dapat lakukan. Jadi kita serahkanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ni sendiri mestilah kena ada, kita kata, satu impact yang memberikan kepada diri kita. Paling tidak pun iman kita makin meningkat kalau kita tak dapat memberi bantuan kan. Sebab peristiwa yang berlaku dekat Palestin ni menjadikan ramai orang-orang yang bukan Islam masuk ke dalam agama Islam. Ramai sebab mereka kagum melihat iman orang-orang di Palestin. Jadi kalau kita pula bagaimana? Tak ada apa-apa impact kepada diri kita melihat kepada apa yang sedang berlaku pada saudara-saudara ni. Tak makin tambah iman ke, tak makin rajin kita baca Quran ke biasa aja, kehidupan kita sama aja. Kita tengok tu macam tak ada apa-apa. Maka rugilah, kita ni lah antara orang yang rugi, yang tak dapat apa-apa impact daripada peristiwa yang menyayat hati yang sedang berlaku di dunia ni. Okey, kita masuk kepada bab yang ke-58. Nabi SAW menyimpan perbelanjaan selama setahun untuk makan keluarganya. Menunjukkan yang ni, tuan-tuan, Nabi SAW ada membuat, kita kata, menabung. Tabungan untuk keluarganya sendiri untuk makanan. Yang ni waktu hujung-hujung akhir hidupnya, Nabi ada simpan stok makanan. Sebab masa tu ada hasil daripada Khaybar. Sebelum tu memang kita dah pernah sebut, ada waktunya rumah Nabi tak ada makanan. Sampai berbulan-bulan, Nabi cuma makan air dan cuma minum air dan juga makan tamar.
Makan buah. Tu je lah, kurma. Tu je, selama berbulan-bulan. Pernah sampai tahap begitu. Okey. An Ibni Uyainah qala li Muammar qala li Ats-Tsauri hal sami'ta fi ar-rajuli yajma'u li ahlihi quta sanatihim aw ba'd as-sanah qala Muammar falam yahdurni thumma dhakartu hadithan hadathnahu Ibnu Shihab Az-Zuhri an Malik bin Aus an Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yabi'u nakhla Bani Nadir wa yahbisu li ahlihi qutat sanatihim. Kata Ibnu Uyainah, dia berkata, Ma'mar pernah menceritakan padaku. Ats-Tsauri pernah bertanya kepadaku. Sufyan Ats-Tsauri lah, Tsauri. Adakah awak pernah dengar, adakah engkau pernah mendengar tentang seseorang yang menyimpan untuk keluarganya stok makanan selama setahun ataupun setengah tahun? Ma'mar kata, ada, tapi aku tak ingat. Tapi aku teringat satu hadis yang Ibnu Shihab sampaikan kepada kami daripada Malik bin Aus, daripada Umar radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW pernah menjual pokok kurma Bani Nadir, kemudian baginda menyimpan hasilnya untuk perbelanjaan makan setahun keluarganya. Iaitu, daripada hasil jualan tersebut, Nabi simpan untuk makan setahun. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW juga melakukan tabungan. Jadi siapa yang tak menabung ni, kalau dalam keadaan dia mampu menabung, tapi dia tak ada buat simpanan, belasah ajalah, tak payah fikir apa-apa pasal keluarga. Tak apa, Allah ada, tawakal aja. Yang ni berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sedangkan Nabi lah orang yang paling takwa kepada Allah, yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi juga melakukan tabungan. Jadi menyiapkan dana darurat peribadi ataupun menabung ni adalah bagus. Dan apabila kita macam contoh ada setengah orang ni dia buat, kita panggil apa? Income protection . Dia ambil takaful lah. Jangan ambil yang riba lah tuan-tuan. Kalau siapa-siapa yang nak ambil ni, jangan ambil insurans konvensional. Yang kita panggil insurans kan. Jangan ambil yang insurans. Ambil yang takaful. Sama juga dengan road tax kereta tu. Kan kita kena ada buat insurans kan. Jangan anggap benda tu ringan. Jangan anggap remeh. Cari yang takaful. Sekarang ni produk takaful lambat-lambat dah. Pilih aja. Mana-mana bank semua ada. Takaful Malaysia, takaful Ikhlas, Etika takaful kan. Zurich apa semua. Semua pun dah ada. Yang majoriti dah ada yang takaful. Maka kena ambil yang takaful. Jangan menggunakan transaksi riba. Kata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, dia syarahkan hadis ni. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'zilu nafaqata ahlihi sanah. Baginda menyimpan makanan untuk keperluan keluarganya selama setahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, dia kata maksudnya boleh menyimpan bahan makanan dan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Nabi Muhammad adalah manusia yang paling hebat dalam masalah tawakal. Tetapi Nabi juga menyimpan bahan makanan untuk persediaan keperluan keluarganya. Jadi kita sebagai orang yang beriman, kita tak ada masalah untuk kita simpan dana tabungan. Dengan syarat, jangan tak bayar zakat. Zakat kena bayar berapa banyak tuan-tuan? 2.5%. 1/40. 2.5%. Bila dah ada simpanan, contohnya berapa? Sekarang berapa dah? 85 gram emas. Saya pun dah tak pasti dah. Katalah 20,000. Kan? 20,000 katalah 20,000. 85 gram. Sekarang 1 gram berapa dah? Ada 300 ke? Belum Tak sampai Katalah 300 senang. Ataupun 290 lah. 290 kali 85. 24,000 lah maknanya. Kalau ada 24 ataupun 25,000. Kalau 290 segram lah. Kalau kita ada tabungan lebih daripada 24,000, maka wajib untuk bayar
zakat. Duit kita dalam bank ada 40,000 contoh, kata. Jadi wajib untuk kita bayar zakat apabila cukup haul selama setahun. Jangan pandang enteng benda ni tuan-tuan. Ramai orang yang simpan duit dekat ASB contoh. Kita sebut ASB lah sebab orang Malaysia ni suka simpan duit ASB. Duit dah sampai 100-200 ribu. Tapi zakat tak pernah bayar. Bukan main-main. Perkara ini adalah menentang Allah dan Rasulnya. Berperang dengan Allah dan Rasulnya apabila sengaja tak nak bayar zakat. Zakat ni adalah perkara yang wajib dibayar. Dan kita kat Malaysia ni, kita majlis Jawatan Kuasa Fatwa memfatwakan wajib untuk bayar zakat pendapatan juga. Jadi selain daripada zakat simpanan, zakat ternakan, zakat emas, jadi zakat pendapatan pun kena bayar. Kalau pendapatan kita dah tolak, perbelanjaan diri sendiri, anak, isteri, maka masih ada lagi balance. Maka kena bayar zakat juga. Jangan main-main dengan perkara ini. Hadis tadi juga menunjukkan bahawa boleh untuk menyimpan keperluan nafkah selama setahun. Dan itu tidaklah termasuk dalam kalangan orang yang melampau-lampau mengejar harta. Ataupun terlalu gila kepada harta. Contoh kita ada gaji berapa? Kita senang sebut Katalah gaji 3,000 sebulan. 2,000 lah, 2,000 sebulan. Yang dapat disimpan. Katalah. So dia simpan selama setahun. 24,000 dapat simpan. Maka itu bukanlah satu pembaziran dalam harta ataupun kita kata macam terlalu sayang kepada harta. Bukan termasuk dalam takasur. Kan apa nama? Allah mencela orang yang at-takasur. Alhaakumut takasur. Mereka berlumba-lumba untuk memperbanyakkan harta. At-takasur. Hatta zurtumul maqabir. Sehinggalah kalian masuk ke dalam kubur. Gila sangat mengejar harta sampai masuk ke dalam kubur. Kita ni, tuan-tuan, muslimin dirahmati Allah. Allah memang menjadikan kita ni memang sayang kepada harta. Memang Allah, cakap, antara benda yang kita sayang ni, selain daripada perempuan, selain daripada anak-anak, kita suka kepada harta. Pada kereta lah. Kalau zaman dulu mereka suka kepada kuda. Suka kepada unta-unta. Kalau sekarang ni kita suka kepada rumah-rumah yang besar. Kita suka kepada kereta-kereta. Dan kita suka kepada harta yang banyak. Memang perkara tersebut dihiaskan untuk kita. Tetapi, apabila kita melampau sangat, maka sebab itulah dia termasuk dalam kalangan orang yang dicela. Iaitu macam contohnya apa dia? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian sayang sangat kepada harta dengan sayang yang melampau sangat. Maka itu yang menjadi masalah. Allah kata, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia ni cintanya kepada harta ni memang melampau. Lihubbil khairi lasyadid. Sayang dia kepada harta ni memang berlebihan. Allah Subhanahu wa taala menggandingkan harta dengan anak keturunan sebagai perhiasan dunia dalam surah Kahfi. Al-mal wal baduna zinatul hayatid dunya. Harta dan juga anak-anak ini adalah perhiasan dunia. Kehidupan dunia, perhiasannya adalah harta dan anak-anak. Sebab dua-dua ni yang mendatangkan rasa tenteram. Bila duit kita cukup, maka kita pun bila tengok, Alhamdulillah, dalam bank ada duit lagi boleh spend. Kan, nak sampai ujung bulan ni. Oh, ada lagi ni, Alhamdulillah. Rasa tenteram lagi lah. Okey sikit. Ataupun bila kita tengok anak-anak sehat, apa semua, elok, maka kita pun rasa tenteram. Dan Allah kata apa? Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Tetapi amal kebaikan, amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Itu lebih baik untuk jadi harapan kepada kita di hari akhirat, iaitu amal kebajikan yang banyak berbanding daripada harta dan juga anak-anak yang tidak
digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh tengok macam Nabi Sulaiman alaihi salam. Bagaimana Nabi Sulaiman dia menginginkan supaya dia ni dapat anak-anak yang boleh menjadi orang yang penunggang kuda, yang gagah berani, yang boleh berjihad di jalan Allah. Kan ada hadis Nabi cerita pasal Nabi Sulaiman. Nabi cakap Nabi Sulaiman ni pernah bersumpah, dia kata aku akan meniduri 100 ataupun 99 orang isteriku. Nabi Sulaiman isteri dia ramai. Dia cakap malam ni aku nak tidur dengan 100 ataupun 99 orang isteri. Yang hebat juga lah. Satu malam 100 round. Maknanya kan. Semua dia. Lepas tu dia kata, dan mereka ni akan melahirkan anak-anak yang menjadi penunggang kuda yang gagah berani. Yang untuk berjihad di jalan Allah lah. Tapi dia tak sebut insya-Allah. Jadi kawannya mengingatkan dia, ada sahabat dia mengingatkan, sebut insya-Allah, dia lupa nak, dia tak sebut juga. Lalu tak ada siapa pun yang melahirkan anak kecuali seorang yang lahir anaknya dalam keadaan badannya separuh. Anak Nabi Sulaiman yang lahir pada malam tu, yang dia inginkan supaya dapat 100 orang anak lelaki yang gagah berani ni, tak lahir. Yang lahir cuma seorang sahaja yang badannya separuh. Mungkin cacat lah maksudnya. Dia ada, mungkin kaki ke bawah tak ada. Jadi, tak dapatlah untuk menjadi penunggang kuda yang berjihad di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita bahawa harta kekayaan ni cuma perantara yang hukumnya wajib digunakan untuk kebahagiaan di akhirat. Bukannya untuk kita keseronokan kat dunia ni. Kadang-kadang kan manusia ni kan lupa. Bila dia mendapat harta yang banyak, inilah yang aku inginkan. Sedangkan sebenarnya apabila dapat harta yang banyak, di mana yang akan digunakan supaya dia dapat manfaat pada hari akhirat? Dekat mana kau nak gunakan harta ni? Itu yang sepatutnya. Macam kita kan, kadang-kadang kan manusia ni kan kita fikir, kalau aku dapat 2 juta, 1 juta ke 2 juta, seronoknya hidup ni. Kan? Tapi kalau dapat pun kita bukannya kita fikir first apa benda aku nak gunakan untuk kebaikan. Kan? Nak beli rumah baru, nak beli kereta baru, nak dapat isteri baru. Kan? Mungkin itulah yang dalam fikiran kan. Ada duit nak buat ni. Sedangkan sebenarnya apabila dapat harta yang banyak, yang paling utama adalah bagaimana untuk menggunakannya di jalan kebaikan. Seperti mana para sahabat. Kita tengok, mereka bila harta yang banyak, digunakan untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak digunakan dengan baik, maka itu adalah perniagaan yang mengecewakan dan merugikan. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan juga anak-anak kamu ni melalaikan kamu daripada mengingati Allah. Siapa yang melakukan sedemikian, maka orang itulah yang benar-benar rugi. Orang yang tidak menggunakan hartanya dan juga anak-anaknya tu dilalaikan oleh anak-anaknya dan juga hartanya, maka dia ni menjadi orang yang rugi. Menabung, buat simpanan, ini adalah anjuran Islam juga. Seperti mana yang kita tengok Nabi SAW menyimpan harta untuk kegunaan keluarganya selama setahun. Ada. Itu bagus. Dan kita boleh lihat seperti mana kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf kan bila raja, kan kita dah pernah sebut pasal kisah Nabi Yusuf sebelum ni kan. Bagaimana raja tu bermimpi ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf. Apabila dia nampak ada 7 ekor lembu yang kurus memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Dan dia nampak 7 batang, benih yang kecut dan juga ada yang hijau. Jadi, Nabi Yusuf diberikan kemampuan untuk mentafsir mimpi. Maka bila ditafsirkan mimpi tersebut, maksudnya akan berlaku kemarau selama 7 tahun. Memula 7 tahun yang subur. Kemudian akan berlaku 7 tahun yang kemarau. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf?
Nabi Yusuf mengatur pengeluaran setiap hari. Maksudnya yang 7 tahun yang pertama, Nabi Yusuf simpan. Dilantik menjadi Menteri Kewangan yang menguruskan khazanah negeri Mesir. Maka 7 tahun yang pertama disimpan segala hasil tanaman tersebut. Makan sikit, yang lain simpan. Lagi 7 tahun yang kedua, waktu itulah baru dimakan sedikit demi sedikit. Dan punyalah hebat simpanan Nabi Yusuf untuk satu negara tu, untuk Mesir, sehingga apabila ada bantuan yang diperlukan oleh negara luar, contohnya adik-beradik dia datang daripada Palestin, datang ke Mesir untuk minta bantuan, kan keluarga Nabi Yusuf waktu itu kan berada di Palestin. Nabi Yaqub dan 10 orang, 11 orang anaknya yang lain tu berada di Palestin. Manakala Nabi Yusuf berada di Mesir. Kan Nabi Yaqub hantarkan mereka ni pergi ke Mesir, minta bantuan daripada Mesir. Maka mereka dapat bantu. Maksudnya hebatnya pentadbiran Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana dia mengawal keluar masuk dan juga bagaimana dia mengelola dengan baik. Okey. Yang paling bahaya apabila kita dapat menabung dengan baik. Contohlah buat investment apa semua. Sekarang ni kan macam-macam jenis investment ada. Orang buat pelaburan emas kan. Orang buat pelaburan kripto. Apa lagi? ASB ke. Sekarang ni macam-macam dah lah. Saham. Dan katalah dapat rezeki yang banyak. Maka yang paling bahaya apabila kita menjadi kedekut. Sebab kadang-kadang yang paling kedekut ni adalah orang yang duitnya banyak. Sebab dia merasa rugi apabila berkurangan kan. Betul tak? Orang ada RM40. Orang datang minta saya nak makan apa semua kan. Dia bagi RM1. Dia tak rasa besar pun. 1/40 daripada harta dia. Tapi kalau orang ada RM40,000, tiba-tiba nak keluarkan RM1,000 tu, bayar zakat. Berat dah rasa. RM1,000 aku nak kena keluar ni. Tuan-tuan bayangkan kalau orang tu ada RM400,000 tuan-tuan. Zakat dia berapa? RM10,000. Zakat dia. Kalau dia ada 4 juta, berapa dia kena keluar zakat? RM100,000. Dah rasa banyak kan? Padahal duit dah ada 4 juta dah tu. Tapi untuk bayar zakat RM100,000 ni kadang-kadang menjadi rasa berat. Sebab dia melihat kepada jumlah RM100,000 tu yang banyak. Maka inilah yang ujian yang menimpa kepada orang kaya. Duitnya dah banyak tapi dia merasa sebab melihat nilai itu besar. Maka inilah ujian yang bahaya yang menimpa kepada orang yang ada harta yang banyak. Jadi sebab itulah bahaya apabila kita kita menyimpan harta dan kita menimbunkan harta tanpa mengeluarkan zakat. Minimum kena keluar zakat. Benda lain tak nak keluar sedekah sunat ke apa, tak ada masalah. Tapi paling minimum apa dia? Zakat. Wajib bayar. Tak bayar zakat, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan mereka ni telah keluar daripada agama Islam. Sebab tu Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama, tugas dia yang pertama adalah berperang dengan golongan riddah. Orang-orang yang keluar daripada agama Islam, murtad. Mereka ni bukan tak nak solat. Bila diserang, mereka kata, kalau kau nak suruh kami solat, kami solat. Kami tak ada masalah. Tapi bab bayar zakat tu harta kami. Kenapa kami nak kena bagi kat kau pula? Maka tu yang dia tak bersetuju. Orang-orang yang golongan riddah ni tak bersetuju untuk membayar zakat. Maka ni tuan-tuan, kena cek balik. Kadang-kadang kita ni dalam masyarakat ada kurang sikit kesedaran untuk bayar zakat. Kita ingat zakat ni zakat fitrah je. Zakat perniagaan ni, zakat ternakan ke, zakat tanaman ke, habis semua tak tahu. Emas simpan banyak dah. Rupanya dekat rumah isteri ada 1 kilo emas. Contohlah kan. 1 kilo emas ada. Kalau kat Sarawak ni lebih daripada berapa? 100 gram dah kena bayar zakat dah rasanya. Dia ada setengah negeri yang tak ada limit. Kalau barang emas pakaian tu, emas perhiasan dia tak payah bayar zakat, ada. Tapi emas simpanan yang jongkong-jongkong emas tu 1 dinar ke 20 gram ke apa benda tu, yang tu wajib bayar.
Allah Ta'ala mengancam perbuatan orang yang tak nak, yang simpan harta, kemudian dia tak menginfakkan di jalan Allah, tak nak bayar zakat. Allah kata apa? وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkan di jalan Allah, maka fabashirhum, berikanlah mereka kabar gembira. Allah gunakan perkataan kabar gembira. Macam Allah ejek lah. Satu bentuk kinayah macam ejek. Fabashirhum bi'adzabin alim. Ni selalu Allah gunakan. Berikan mereka kabar gembira, azab yang pedih. Kan? Perkataan Allah nak sebut macam Allah nak merendahkan mereka ni. Berikan mereka kabar gembira, azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Pada hari, ingatlah pada hari ketika emas dan perak itu dipanaskan dalam neraka Jahannam. Lalu dengan emas dan perak yang dipanaskan itu, distreka dahi mereka, diletakkan kat dahi mereka, pada punggung mereka, pada badan mereka, kemudian dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan tu. Ini dalam surah At-Taubah. Bukan main-main. Siapa yang menyimpan harta yang banyak tapi tak nak membayarnya ataupun membayar zakat, tak nak menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang menafkahkan di jalan Allah, bayar zakat, maka dia selamat. Jadi bayarlah zakat. Kiralah kalau tak tahu ni, boleh pergi jumpa ni lah, amil zakat ke, ataupun pergi ke apa nama tempat tu, Baitul Mal. Paling-paling tidak lah kalau tak reti kan. Sebab kadang-kadang ada orang macam mana nak kira zakat pendapatan ni, zakat apa nama, zakat harta ke apa kan. Mungkin tak tahu macam mana pengiraan zakat emas ke apa ke. Maka pergi sana. Kalau pandai kira sendiri, boleh ni je, kira sendiri dan bayar terus. Boleh online banking je, bayar online pun tak ada masalah. Okey. Hadis yang kedua. Allah. Dah nak habis masa dah, kejap je. Lagi 7 minit tinggal. Hadis ni panjang ni tuan-tuan. Tak apalah, kita baca mana yang sempat. Hadis yang kedua, hadis yang panjang. Hadis Bukhari juga berkenaan dengan bagaimana Ali dan juga Abbas, pakcik Nabi ni. Ali ni menantu Nabi Muhammad, Nabi SAW. Dan juga Abbas ni pula bapa saudara kepada Nabi. Jadi Malik menceritakan, perawi hadis ni kata, aku pergi bertemu dengan Umar. Ketika itu penjaga pintu tu datang menemuinya dan berkata, adakah tuan mengizinkan Uthman, Abdul Rahman, Az-Zubair dan Sa'ad masuk? Kata Umar, ya. Waktu tu Umar sedang menjadi khalifah. Maka pengawal tu mengizinkan masuk dan mereka memberi salam kemudian duduk. Selepas beberapa ketika, pengawal itu datang dan berkata, adakah tuan beri izin kepada Ali dan juga Abbas? Umar kata, ya. Maka pengawal itu pun memberikan kebenaran untuk mereka berdua masuk. Mereka mengucapkan salam dan kemudian duduk. Abbas kemudian berkata, Ya Amirul Mukminin, Ya Amirul Mukminin, putuskanlah kes antara aku dengan mereka ni. Kata Abbas. Lalu Uthman dan juga yang lain tu, Abdul Rahman, Az-Zubair dan juga Sa'ad, dia kata, wahai Amirul Mukminin, berilah keputusan antara mereka berdua dan rehatkanlah yang satu daripada yang lainnya. Lalu Umar berkata, aku bertegas dengan kamu semua, dengan Allah, yang dengannya berdiri langit dan bumi. Adakah kamu semua tahu bahawa Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya kami tidak boleh mewariskan, iaitu tak boleh mewariskan harta. Para Nabi, mereka tak mewariskan harta. Mereka tak ada warisan. Bila meninggal dunia, tak ada dah diwariskan kepada mana-mana ke apa. Jadi, segala yang kami tinggalkan menjadi sedekah. Orang yang dimaksudkan Rasulullah tu adalah dirinya sendiri. Lalu para sahabat tu pun berkata, ya, Nabi pernah cakap macam tu. Kemudian Umar menoleh kepada Ali dan Abbas. Kemudian Umar berkata, aku bertegas dengan kamu berdua pula dengan Allah. Adakah kamu semua tahu bahawa Rasulullah pernah
bersabda sedemikian? Mereka berdua menjawab, ya, Nabi pernah bersabda begitu. Kemudian Umar berkata, aku mahu menjelaskan kepada kamu semua perkara ni. Sesungguhnya Allah telah mengkhususkan untuk Rasulnya dalam harta dia dengan sesuatu yang belum pernah dia berikan kepada orang lain selainnya. Allah berfirman, maksudnya, dan apa jua yang Allah kurniakan kepada Rasulnya daripada peninggalan harta benda mereka yang telah diusir itu, maka kamu tidak berhak mendapatnya. Kerana kamu tidak memecut seekor kuda pun dan tidak menunggang seekor unta pun untuk berperang mengalahkan mereka. Tetapi Allah memberi kekuasaan kepada Rasulnya mengalahkan sesiapa yang dikehendakinya dengan tidak perlu berperang, dan Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Maka harta tersebut sepenuhnya milik Rasulullah. Dan demi Allah, Rasulullah dulu tidak pernah memberikannya kepada sesiapa selain daripada kamu Ahlul Bait. Dan juga baginda lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kamu. Dan tidak juga baginda lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kamu. Baginda telah beri dan agihkan di kalangan kamu sehingga yang berbaki ialah harta ini. Dulu Rasulullah memberi nafkah tahunan kepada ahli keluarganya daripada harta ini juga. Kemudian, apa yang lebih baginda jadikannya sebagai harta Allah? Belum. Okey. Begitulah Rasulullah terus-menerus melakukannya seumur hayatnya. Lalu Umar berkata lagi, aku bertegas dengan kamu dengan Allah. Adakah kamu semua tahu hal ni? Mereka menjawab, ya. Umar berkata kepada Ali dan Abbas, aku bertegas dengan kamu berdua dengan Allah. Adakah kamu berdua tahu hal ni? Mereka menjawab, ya. Umar melanjutkan, kemudian Allah mewafatkan nabinya. Selepas itu Abu Bakar berkata, aku ialah wali Rasulullah. Dan Abu Bakar menjaga harta ni. Ni harta yang ada yang tinggal daripada Nabi SAW. Dan daripada harta inilah diberikan nafkah kepada Ahlul Bait. Abu Bakar lah yang mengelolanya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Namun kamu berdua, Umar berpaling kepada Ali dan Abbas, menyangka bahawa Abu Bakar begini dan begini. Demi Allah, dia tahu bahawa dalam hal ini Abu Bakar jujur, berbuat baik dan mengikut kebenaran. Kemudian Allah wafatkan Abu Bakar. Maka aku pula berkata bahawa aku ini wali Rasulullah dan Abu Bakar. Aku menjaga harta ini selama 2 tahun. Aku menjaganya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan Abu Bakar. Kemudian kamu berdua datang pula kepada aku dan mengadu. Dan maksud kamu berdua adalah sama. Engkau, Abbas, datang meminta bahagian pusakamu daripada harta anak saudaramu. Dan dia pula Ali datang untuk menuntut bahagian pusaka isterinya daripada harta ayahnya. Jika kamu berdua mahu, aku boleh serahkan harta ini kepada kamu berdua dengan syarat ke atas kamu janji Allah. Kamu berdua mesti uruskan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, Abu Bakar dan juga sebagaimana yang aku lakukan sejak aku menjaganya. Kalau tak mahu, maka jangan kamu cakap lagi dengan aku tentang harta itu. Maka sebutkanlah, serahkan harta itu dengan syarat ini. Maka pasti aku serahkan kepada kamu berdua. Aku bertegas dengan kamu dengan Allah. Adakah aku telah serahkan harta itu kepada kamu berdua dengan syarat tersebut? Para sahabat yang 4 orang tu berkata, ya. Lalu Umar menghadap semula kepada Ali dan Abbas dan berkata, aku bertegas dengan kamu dengan Allah. Adakah aku telah serahkan harta itu kepada kamu berdua dengan syarat tersebut? Mereka berdua menjawab, ya. Umar berkata lagi, adakah kamu berdua meminta aku berikan keputusan lain? Demi zat yang hanya dengan izinnya berdirinya langit dan bumi yang tegak. Okey, kita azan dulu kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin yang dirahmati Allah. Sambungan kepada hadis tadi, Umar berkata lagi, adakah kamu berdua meminta aku berikan keputusan yang lain? Demi zat yang hanya dengan izinnya berdiri langit dan bumi yang tegak, aku tidak akan beri keputusan yang lain sehingga kiamat tiba. Jika kamu berdua tidak mampu mengelolanya, serahkan semula, biar aku yang menguruskan harta tersebut. Okey, harta ini berkaitan dengan harta fai'. Fai' ini dia ada 2. Kalau dalam peperangan, apabila menyerangnya Islam kepada orang bukan Islam, maka dia ada satu harta rampasan perang. Ghanimah nama dia. Harta ni selepas peperangan. Dah perang, maka mereka lari,
mereka berundur, maka harta yang tinggal tu, maka harta tu digelar sebagai ghanimah. Maka orang yang menyertai peperangan tu, mereka layak mendapat perkara tersebut. Sebab orang dulu, ghanimah ni banyak. Sebab style orang Arab pada zaman dahulu, mereka apabila mereka pergi berperang, mereka bawa segala-galanya. Keluarga dia bawa, harta-harta semua yang ada mereka bawa. Tanaman, bukan tanaman, ternakan, dia punya kambing-kambing semua tu semua bawa sekali. Sebab apa? Supaya mereka tidak berundur. Kalau lari, maknanya hilang harta ni semua. Jadi supaya menambah semangat. Sebab tu harta rampasan perang mereka banyak. Harta rampasan perang mereka bukanlah semata-mata senjata. Tapi macam-macam. Ada kambing, ada unta. Kan? Macam-macam mereka bawa. Barang-barang yang digunakan. Manakala fai' pula adalah harta yang dapat bukan daripada hasil peperangan. Bila nak serang, tak perang dah. Mereka lari tinggalkan tempat tu. Maka bila masuk, tak ada perang, dapat harta. Harta itu milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diserahkan kepada Nabi untuk menggunakan kebijaksanaannya untuk berikan kepada siapa. Dan biasanya Nabi berikan kepada kaum muhajirin. Sebab muhajirin ni ramai yang miskin. Jadi Nabi biasanya beri kepada orang miskin. Jadi Ali dan juga Abbas ni meminta untuk mengelola harta yang ditinggalkan oleh Nabi ni, yang fai' ni, yang tak diserahkan kepada siapa lagi. Jadi harta ni digunakan untuk memberi nafkah kepada isteri-isteri Nabi, ahli keluarga Nabi yang ada, dan harta inilah yang digunakan untuk diberikan kepada nafkah kepada isteri-isteri Nabi yang masih ada. Lalu Ali dan juga Abbas meminta tanah ni untuk diuruskan. Tu yang Umar macam tak puas hati. Kau betul ke kau nak jaga ni? Kalau kau sungguh-sungguh nak jaga, kau jaga betul-betul. Kalau kau tak boleh janji dengan aku jaga dengan syarat yang sebenarnya, maka kau jangan minta. Yang ni hebatnya Umar. Dengan Ali dan juga Abbas pun, dia belasah, dia marah juga. Kalau kau tak boleh ni, maka kau jangan minta. Padahal yang minta ni Ali. Ali ni salah seorang daripada sahabat yang dijamin syurga. Bukanlah calang-calang orang juga. Pun Umar cakap, kau jangan main-main dengan benda ni. Ini menunjukkan bahawa bahayanya untuk seseorang mengambil harta tanpa dengan zalim. Mengambil satu-satu harta dengan zalim, ini adalah perbuatan yang sangat bahaya. Perbuatan yang sangat mengundang dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh ambil contoh, ada berlaku sekali dulu tuan-tuan, seorang sahabat Nabi ni, nama dia Sa'id bin Zaid. Dia ni pada zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Waktu tu bukan Khulafa' Rashidin lagi lah. Masa tu dah masuk zaman Umayyah. Bani Umayyah. Lepas Muawiyah apa semua tu kan. Jadi ada seorang perempuan ni, nama dia Arwah. Arwah ke tak salah saya. Perempuan ni, dia jumpa dengan Abdul Malik bin Marwan, dia kata, si Sa'id ni ambil tanah aku. Sa'id ni ambil tanah aku. Lepas tu, dia cakap lah, tanah ni memang tanah aku. Lalu Sa'id ni pun dibawa bertemu dengan Khalifah. Khalifah pun tanyalah. Governor masa tu. Abdul Malik Marwan ni tanya, betul ke kau ni ambil tanah dia ni? Cakap, takkan aku nak ambil. Sedangkan aku dah pernah dengar Nabi SAW menyebutkan, man akhadha shibr minal ard zulman tuwiqahu min sab'i ardin yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengambil satu tanah, mengambil sejengkal tanah dengan zalim, maka dia akan dikalungkan pada hari kiamat dengan 7 lapis bumi. Kalau dia ambil sejengkal tanah secara zalim. Jadi takkan aku nak ambil, kata Sa'id ni. Tak apalah. Kalau betul-betul ni aku tak minta dah. Ambil lah tanah tu, kata Sa'id. Kalau dia nak, ambil lah tanah ni ke dia. Lepas tu dia doa, ya Allah, kalaulah perempuan ni menipu, butakanlah mata dia dan matikanlah dia dekat atas tanah yang dia ambil tu. Lalu di hujung umur perempuan ini, Arwah ni, bila hujung umur dia buta matanya dan kemudian dia berjalan dekat atas
tanah yang dia ambil daripada Sa'id bin Zaid tu, kemudian dia terjatuh ke dalam satu lubang dan mati dekat dalam lubang tu. Memang sungguh-sungguh berlaku. Ni balasan bagi orang yang zalim. Maka ni tuan-tuan adalah ancaman kepada kita juga, jangan ambil harta orang dengan zalim. Kadang-kadang kita nampak ringan kan. Contohlah, kita ambil tuan-tuan, contoh. Antara bentuk kezaliman ataupun yang kita kata kita ambil hak orang, nampak ringan kan. Kita pakai selipar orang pergi ambil uduk. Pakai selipar orang, ambil uduk. Selipar orang tu tak basah. Kita pun sarung selipar tu, kita ambil uduk. Kemudian bila kita pulang balik, selipar tu basah. Jadi orang tu bila datang, kenapa selipar aku ni basah ni? Dan dia tak selesa. Ni satu bentuk yang nampak macam ringan kan? Nampak macam, alah apalah sangat. Tak, tapi kalau orang tu tak selesa, kita yang jadi bersalah juga. Jadi jangan kita menzalimi orang lain. Walaupun dengan sekecil-kecil perkara yang kita anggap, alah selipar je pun. Ni baru benda kecil. Apatah lagi benda lain yang besar. Macam contoh kita tanam pokok, masuk ke rumah orang sebelah. Merimbun semua kan. Lepas tu pokok mangga ke apa. Lepas tu dah lah buah mangga tak bagi pun dekat jiran sebelah. Belasah je. Ni pun satu bentuk kezaliman juga. Jadi tak boleh. Mesti minta kebenaran. Kalau kata dia nampak macam dia tak suka, maka kita kena potong. Tak boleh ambil ruang dia. Termasuklah benda-benda yang lain lah tuan-tuan. Mana-mana kezaliman yang kita pandang ringan kan. Buat majlis kahwin. Pasang karaoke sekuat-kuatnya sampai pukul 3 pagi. Main motor depan rumah orang. Kejiranan. Terganggu orang lain. Bentuk kezaliman yang kita pandang ringan. Jangan dipandang ringan apa-apa kezaliman, walaupun kecil kita rasa. Jadi, tumpuan di sini kita boleh lihat bahawa Nabi menyimpan perbelanjaan setahun untuk Ummul Mukminin. Pada hadis-hadis ni kita boleh lihat tadi. Dan juga tak ada masalah untuk kita simpan harta untuk ahli keluarga, untuk kegunaan masa depan. Dan yang terakhir, kita boleh lihat kehidupan rumah tangga Nabi SAW melalui fasa senang selepas daripada Perang Khandaq dan kemuncaknya selepas Perang Khaybar. Jadi Perang Khaybar ni banyak harta yang Nabi mula dapat. Maka sebab itulah banyak duit Nabi SAW boleh simpan selama setahun. Jadi ada waktu Nabi senang, ada waktu Nabi susah. Dan kebanyakannya sebelumnya adalah Nabi dalam keadaan susah lah sebenarnya tuan-tuan. InsyaAllah kita berhenti dulu setakat ni. Saya mohon maaf banyak-banyak apa salah silap. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdih, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.